Baik, tak tahu. Dapat kamera tu mak tekan. Jadi tak adalah Ni dapat mak dah, dah. ni dah live meeting lah ni, go it. Jangan live meeting. Berapa tu go itu? Meeting tu topik tu tak payahlah tekan live meeting tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Ni dah dengar dah suara Ustazah ni, tapi ada lah tahu. Asal ada go to itu kat ku. Okey, kita mulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah serta kita berdoa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini. Majlis ilmu hadis 40 sebagai tanda kasih sayang kami kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon darimu kebajikan yang segera dan yang akan datang yang kau ketahui dan kami tidak mengetahui. Kami mohon darimu syurga dan apa jua yang boleh menghampirkan diri kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Dan kami mohon perlindungan denganmu dari neraka dan apa yang boleh menghampirkan diri kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Kami mohon kebajikan dan kebaikan sebagaimana yang dipohon oleh hamba-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika astaghisu wa min azabika astajiru. La takilni ila nafsi tarfata ainin waslih sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk kali pertama ini. Saya akan bentangkan kelas kita ini dengan PowerPoint yang saya sediakan sebab nak mula kitab kita itu ada perkara-perkara yang lebih dahulu kita perlu ambil tahu berkaitan dengan hadis ini. Sebab itu saya kumpul banyak
kitab ya, untuk rujuk apa yang kita patut tambah dari apa yang ada dalam kitab yang akan kita baca nanti. Nampak ya? Saya dah buka PowerPoint. Nampak ya kawan-kawan? Alhamdulillah. Tajuknya untuk hari ni banyak slide yang saya sediakan ni. Saya tak tahu sampai mana kita boleh sampai nanti. Setakat yang dapatlah. InsyaAllah PowerPoint ini saya akan forward kepada kawan-kawan semua. Ya. Nanti bila kita buka kitab dah tak ada dah PowerPoint ya. Hari ini PowerPoint setakat mana yang kita boleh sampai dan saya akan genapkan. Maknanya kalau tak habis saya bentang hari ini, kawan-kawan boleh nanti rujuk slide yang akan saya hantar. Okay. Pengenalan ilmu hadis. Ya. Apa itu hadis? Hadis dari segi istilah para ulama hadis sendiri, kalau orang sebut muhaddisin tu maknanya ahli-ahli hadis lah ya, ulama hadis ya. Iaitu hadis ni segala apa sahaja yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataannya, perbuatannya, takrirnya. Takrirnya ni ikrar, dia perkataan ikrar ya, pengakuannya. Ataupun dia diam je, tu kira takrir tu ya. Atau sifatnya sama ada fizikal atau akhlak dan sirah. Sama ada sebelum atau selepas menjadi rasul. Ini makna hadis yang telah diberi oleh ulama hadis. Ya. Apa kedudukan hadis? Okey. Telah sepakat. Ijma' tu makna sepakat ya. Telah sepakat ijma' ulama Islam bahawa hadis atau biasa juga disebut sunnah ya adalah dasar bagi hukum Islam dan bahawa umat Islam diwajibkan mematuhi hadis iaitu sunnah tadi tu sebagaimana diwajibkan mematuhi Al-Quran. Jadi kalau kita patuh pada Al-Quran, kita juga kena patuh kepada sunnah ataupun hadis. Banyak ayat Al-Quran memberi pengertian secara tegas bahawa hadis itu suatu pokok iaitu dasar bagi syariat Islam yang wajib ditaati sebagaimana Al-Quran wajib ditaati. Jadi kita taat kepada Quran, kita juga mesti taat kepada hadis. Umat Islam tidak boleh membelakangi atau meninggalkan atau menentang hukum hadis atau hukum Al-Quran atau hukum kedua-duanya sama ada dengan alasan ataupun tidak. Jadi orang yang tak mau guna hadis tu maknanya dia silap. Ya, kita kena pakai dua-dua. Quran kita pakai, kita guna, hadis pun kita guna. Okey? Kalau tolak satu maknanya tak sempurnalah iman dia. Sebab rukun iman tu kan percaya pada Allah, dari Rasul, percaya pada kitab kan. So hadis ini termasuk yang kita kena percaya, kena amal. Dalil ataupun hujah ya yang Al-Quran dan hadis tu wajib ditaati. Ni surah Al-Hash ayat 7. Nah pula 7 kecil nalat ni. Dan apa jua yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya untuk kamu lakukan, maka patuhilah larangannya. Itu hujah ataupun dalil yang pertama. Yang keduanya surah Ali Imran. Dan taatlah kepada Allah patut koma ya. Allah dan Rasul. Dan Rasul tu Muhammad lah agar kamu diberi rahmat. Ati Allah wa ati Rasul kan dalam ayat tu. Dan yang ketiga dalil
surah Ali Imran juga ayat 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maknanya tak pakai, ketahuilah bahawa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maknanya kafirlah. Orang yang tak pakai Quran, tak pakai hadis, maknanya jatuh kepada kafir dia. Okey. Bila hadis dibukukan, ya, Quran dulu masa turun, sahabat-sahabat yang pandai membaca dan menulis ditulis dekat pelepah tamar. Itu ayat Quran. Tapi hadis tak tulis di mana-mana, ya. Pada zaman Rasulullah dan Khalifah yang 4, hadis belum dibukukan atau disusun. Sebabnya masa tu Nabi hidup, kan? Jadi kalau ada masalah, mereka boleh berdepan ataupun berjumpa Rasulullah, bertanya apa masalah yang mereka hadapi. Sama ada mengenai ibadat dan lain-lain. Nah, masa Khalifah yang 4 pula, umat Islam amalkan saja apa yang mereka tahu dan dengar daripada khalifah-khalifah tersebut. Khalifah ada 4 kan? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dan selain daripada itu, sebab hadis tak dibukukan, dibimbangi sekiranya hadis ditulis akan bercampur bau dengan Quran. Sebab Quran pun pada masa itu belum dibukukan lagi. Al-Quran dibukukan pada zaman Saidina Osman, Khalifah yang ketiga. Jadi hadis lagi kemudianlah pada itu, ya. Hadis dibukukan mulai abad kedua Hijrah. Maknanya dah habis satu abad, ya. Dah 100 tahun. Barulah hadis dibukukan, iaitu pada zaman Umar Abdul Aziz menjadi khalifah Bani Umayyah. Ini dia jadi khalifah tak lama. 99 sampai 101. Maknanya 99, 100, 3 tahun, ya. Beliau iaitu Umar Abdul Aziz ni memerintahkan gubernurnya. Nama gubernur tu Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Has membukukan hadis. Kata Umar Abdul Aziz, perhatikanlah hadis Rasulullah SAW, kemudian engkau tuliskan. Kerana sesungguhnya aku takut kehapusan ilmu dan kehilangan ulama. Betul lah kan? Selain itu, beliau mengirim surat kepada semua gubernur di seluruh daerah kekuasaan kerajaan Islam pada masa itu memaklumkan perkara yang sama. Jadi seluruh negara lah bergerak untuk mencari hadis, kumpulkan dan bukukan. Banyaklah pahala Umar Abdul Aziz ni. Beliau ni ahli sejarah mengatakan macam Khalifah Rashidin yang kelima. Macam tambah dari 4 tu. Yang kelima Umar ni lah yang layaknya. Tu ulama apalah kan, ahli sejarah mengatakan semacam tu. Hadis boleh menjadi sumber hukum, ya, sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam selain pada Al-Quran adalah hadis. Al-Quran dasar pertama, hadis dasar kedua. Kedudukan ataupun makam dan tingkatan Al-Quran memanglah lebih tinggi dari hadis, ya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, bukan Tirmizi, ya, Tirmizi, bahawa Rasulullah SAW menghantar Muaz bin Jabal. Muaz ni dilantik jadi gubernur yang pertama, gubernur pertama dalam Islam, Muaz bin Jabal. Muaz ni seorang yang sangat mahir dalam bidang agama, termasuklah dalam bab hadis, semua dia tahulah. Sebab itulah Rasulullah sangat yakin hantar Muaz ni menjadi gubernur ke Yaman. Maknanya yang memula ada gubernur Yaman dan gubernur itu ialah Muaz bin Jabal. Sebelum hantar tu Rasulullah beri soalan kepada Muaz, ya. Soalan dia yang pertama, dengan apa engkau menghukum kalau timbul isu lah, ya. Kalau ada masalah, nanti awak nak buat apa, awak nak buat macam mana? Nabi tanya Muaz kan. Muaz jawab dengan kitabullah, Quran lah, ya. Jika engkau tak dapati di dalamnya, tak jumpa dalam Quran. Muaz jawab dengan sunnah, iaitu hadis Rasulullah. Jika engkau tak dapat juga di dalamnya,
Jadi Muaz jawab, saya berijtihad dengan fikiran saya sendiri. Sebab dia sangat banyak ilmu, dia boleh berijtihad lah. Dia sangat layak berijtihad. Orang yang berijtihad ni namanya mujtahid. Ya? Kalau kita dengar mujtahid tu orang yang berijtihad lah. Okay. Berbezakah hadis dengan sunnah? Sebab orang sebut hadis, sebab ada sebut sunnah kan. Jadi kita tengok pengertian sunnah ni. Kalau mengikut kalau mengikut istilah ahli hadis, sunnah ni segala yang dipindahkan dari Nabi SAW, baik yang merupakan perkataan, perbuatan maupun merupakan takrir sebelum Nabi menjadi rasul maupun sesudahnya. Okay. Kebanyakan ahli hadis menetapkan bahawa pengertian yang demikian sama dengan pengertian hadis. Jadi orang hadis kata sunnah tu sama je. Hadis dengan sunnah sama. Ahli sunnah pula berpendapat maksud sunnah ni segala apa yang dipindahkan dari Nabi sama ada perkataan dan perbuatannya maupun takrirnya yang bersangkutan dengan hukum. Yang bersangkutan dengan hukum dia kata sunnah. Kalau bukan hukum tak masuklah tu kan. Mengikut ahli sunnah ya. Inilah yang dimaksudkan dengan sabda baginda, sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, tidak kamu akan sesat selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Quran ya, dan sunnah rasulnya, hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Okey. Contoh sunnah yang juga hadis ya. Contoh ni kalau kita rujuk perkataan. Contohnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Ini hadis pertama kita nanti. Bila kita buka kitab nanti kita akan jumpa ni hadis amal, sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim dan sekalian ulama hadis. Semua ulama hadis menerima hadis sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat ya. Itu perkataan lah. Dari segi perbuatan pula, Nabi bersabda, bersembayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembayang. Sebab itulah kalau orang hanya ikut Quran, dia tak reti macam mana nak sembayang. Kalau dia sembayang sama juga macam kita buat, maknanya dia ikut hadis lah juga. Walaupun mulut dia menafikan dia ikut Quran, dia tak ikut hadis. Sebab dalam Quran tak ada sebut macam mana rokok, sujud, bacaan-bacaan dalam solat tu ya. Hadis inilah yang menerangkan, iaitu melalui perbuatan Rasulullah yang Rasulullah pernah beritahu, bersembayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembayang. Jadi sahabat-sahabat tengok Nabi sembayang, dia angkat takbiratul ihram, dia baca Fatihah. Itulah rokok, sujud semua tu kan. Tu ikut Nabi dah tu. Kalau orang yang ikut Quran saja tu, kalau dia buatlah sembahyang macam kita, ada rokok, sujud semua tu, maknanya dia ikut juga sunnah, tapi mulut dia kata tak mahu kan. Tapi sebenarnya kalau mulut kata tak mahu, kira tak mahulah juga tu. Walaupun sebab perkataan lisan itu dipakai. Dan seterusnya yang ketiga, takrir. Takrir ni pengakuan. Perkataan ikrar dalam bahasa Melayu tu dari takrir ni lah ya. Ikrar. Takrir. Nabi mengaku. Contohnya ada dua di situ, iaitu yang pertama Nabi membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keadaannya. Contohnya Nabi membenarkan ijtihad pada sahabat mengenai urusan sembahyang asar di Bani Quraizah. Dengan sabdanya, jangan bersembahyang seorang kamu melainkan di Bani Quraizah. Dia waktu asar tu dah, dia orang ni dalam perjalanan musafir ya. Lepas tu waktu
waktu asar ni belum masuk lagi, nak mulakan perjalanan. Macam gitu-gitulah. Saya yang cerita sebenar-benarnya tu saya tak pasti, tapi lebih kurang macam itulah. Jadi Nabi pesan kepada sahabat yang ada bersamanya ketika itu di Bani Quraizah. Bani Quraizah ni nama tempatnya. Jangan sembahyang seorang kamu melainkan di Bani Quraizah. Di Bani Quraizah ini sahaja yang kita boleh buat macam ni. Maknanya sembahyang, saya tak sempat nak cari kisah Bani Quraizah ni ya. Mungkinlah waktu asar belum masuk ke ataupun macam mana ke, yang Nabi beritahu kat tempat lain tak boleh. Sini je. Tu contoh pengakuan. Maknanya sahabat-sahabat masa tu buatlah sembahyang asar tu di Bani Quraizah tu. Okey. Yang kedua, perbuatan sahabat yang berlainan sebab berlainan ijtihad dan sampai berita itu kepada Nabi yang macam berlainan pendapat tu kan. Nabi berdiam diri tanpa apa-apa bantahan. Senyap je. Sahabat tanya ya. Diriwayatkan bahawa Khalid pernah makan dab. Tahu dab kan? Yang macam biawak tu. Tapi biawak padang pasir. Dab. Kan ada minyak dab lah apalah kan orang buat-buat kan. Cerita Khalid Al-Walid ni disampaikan kepada Nabi. Nabi ditanya, adakah haram memakannya? Makan dab tu lah. Nabi bersabda, tidak. Cuma binatang itu tidak ada di negeri kaumku. Kerana itu aku tidak gemar kepadanya. Agaknya Nabi tengok jijik kot. Nabi tak larang. Nabi tak kata haram. Siapa nak makan-makanlah. Aku tak nak. Sebab kaum ni negeriku tak ada binatang macam tu katanya. Jadi aku tak gemar lah. Lagi keleman ke tengok kan. Jadi ini ikrar Nabi. Okey. Seterusnya. Hadis, kita biasa dengan hadis qudsi. Selain daripada hadis biasa-biasa, ada hadis qudsi. Maksud hadis qudsi ni ialah titah Allah. Dalam buku tu tulis titah. Jadi saya ikut je lah. Titah Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Nabi dalam mimpi. Atau dengan jalan ilham. Sebab kalau wahyu, Nabi terima melalui malaikat Jibril. Tapi yang hadis qudsi ini, firman Allah juga, kata-kata Allah juga, tapi Nabi dapat melalui mimpi, melalui ilham. Jadi itu hadis. Itu hadis. Tapi Nabi quote dari firman Allah yang dia dapat sama ada dari melalui mimpi atau melalui ilham. Lalu Nabi menerangkan apa yang disampaikan itu kepada umatnya dengan ibarat atau susunan perkataannya sendiri serta menyandarkan kepada Allah. Sedangkan hadis-hadis lain tak macam tu. Kata-kata Nabi sendiri, perbuatan Nabi sendiri dan ikrar Nabi sendiri. Tapi hadis qudsi, kata-kata tu Nabi quote dari kata-kata Allah. Okay, contoh hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Ta'ala. Jadi sebelum sabda dia tu, dia sebut awal-awal firman Allah Ta'ala, ini hadis ni. Tapi firman Allah Ta'ala, okay? Tiap-tiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Tiap-tiap anak Adam, kita lah kan, untuknya kecuali puasa. Semayang, zikir, pergi haji, semua itulah. Itu semua untuk anak Adam. Kata Allah ya kepada Nabi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku. Puasa kata Allah untukku. Maknanya kita puasa tu untuk Allah. Dan aku akan memberi balasan dengannya. Dan puasa itu perisai. Maka apabila kamu berpuasa, janganlah ia memaki-maki, mencarut-carut. Dan janganlah dia menghirup pikukkan. Maka jika dia dimaki oleh seseorang atau hendak dibunuh oleh seseorang, hendaklah ia katakan, aku ini berpuasa. Dalam bahasa Arabnya, inni, sesungguhnya aku, saim, sesungguhnya aku puasa. Kalau memang hari ni pun kita boleh cakap macam tu, kita puasa. Lepas tu ada orang mengutuk-ngutuk lah, marah lah, apalah kat kita kan. Kita jawab, inni saim. Inni saim. Inni sesungguhnya aku ni puasa. Yang kau marah-marah ni pasal macam itulah ujungnya. Tapi tak payah sebut sebenarnya. Inni saim cukup. Okay. Aku ini
berpuasa. Dan satu lagi hadis qudsi contohnya, Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Ta'ala, aku menurut persangkaan hamba-Ku dan aku bersamanya di mana saja ia sebut ataupun ingat akan aku. Ini yang best ni, saya suka sangat guna hadis ini bila ceramah lah kat cikgu kan. Kita adalah apa yang kita fikirkan. So maknanya mafhum dari hadis inilah. Kalau kita fikir boleh, insya-Allah boleh. Ya. Kalau kita fikir boleh, insya-Allah boleh. Sebab Allah menurut persangkaan kita. Kita ni hamba-Nya kan. Dan Allah akan sentiasa bersama kita apabila kita ingat Dia. Okay. Jadi ada dua contoh hadis qudsi. Ini istilah-istilah dalam ilmu mustalah hadis. Mustalah ni maknanya istilah-istilah lah. Dalam hadis ni ada banyak istilah-istilah yang saya rasa saya patut kemukakan juga kepada kawan-kawan. Sebab nanti dalam huraian-huraian kita akan jumpa perkataan-perkataan ini. Ya. Nombor 1, sanad. Ada kita pergi dengar orang ceramah ke seminar ke apa, bersanad katanya kan. Maknanya bersanad tu dari dia boleh sampai kepada Rasulullah. Khususnya orang yang keturunan Nabi lah kan. Sanad ni maksudnya jalan yang menyampaikan kepada hadis. Misalnya, dengar satu hadis. Ni orang yang nak kumpulkan hadis lah, dengar satu hadis. Awak dengar dari siapa ya? So orang tu pula pergi tanya, awak dengar dari siapa? Lepas tu tiap-tiap orang yang mengatakan hadis tu dia dengar tu, tengok pula siapa dia ni. Boleh percaya ke tak boleh percaya? Temberang punya orang ke, buruk punya orang ke. Itulah kerja ahli-ahli hadis ya. Dia mencari sanad hadis ni. Memang lama nak confirmkan satu-satu hadis itu benar atau tidak. Ya. Yang keduanya istilah isnad. Isnad ni menyebutkan hadis itu kepada orang yang mengatakannya. Misalnya tadi kan macam katalah Imam Bukhari kan. Dia dapat satu hadis, dia dengar satu hadis. Berjumpa orang tu, lepas tu orang tu bercakap. Itu isnad lah. Maknanya isnad ni dengan sanad ni lebih kurang sama. Erti dia lebih kurang sama ya. Yang ketiga musannid. Musannid ni orang yang meriwayatkan hadis dengan isnadnya. Okey. Yang keempat musnad. Musnad ni kitab yang dikumpulkan hadis di dalamnya yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau lebih. Yang kelima matan. Matan ni hadis Nabi SAW yang di akhir sanad. Maknanya sanad tadi tu katalah Imam Bukhari ya. Dia tanya orang ni dapat orang tu sampai katalah sampai 5 orang dia jumpa. Yang orang kelima tu aku dengar sendiri Rasulullah cakap. Jadi yang Rasulullah cakap tu matan. Matan tu hadis Nabi itulah. Di hujung sanad-sanad yang beberapa lapis tadi tu sampai ke matan. Matan tu iaitu sabda Rasulullah itu sendiri atau perbuatannya atau ikrarnya. Kan ada 3 tadi kan. Perkataan, perbuatan, ikrar kan. Okey. Yang keenam istilahnya riwayat. Riwayat ni memindahkan hadis dari seorang kepada seorang lain dan orang yang memindahkan tersebut disebut rawi. Rawi atau perawi lah kan. Tukang merawikan. Perawi. Jadi kan kalau kita jumpa hadis, tulis kat bawah dia riwayat oleh siapa-siapa. Riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmizi. Itu perkataan riwayat tu kita akan jumpalah dalam kitab hadis. Okay. Yang ketujuh istikhraj dan ikhraj. Ini kalau kita nak quote mana-mana hadis, kita gunakan hadis tersebut. Misalnya kita buat tesis ke, kita buat assignment ke bukan, ambil hadis tu dari kitab Bukhari misalnya. Jadi perbuatan kita tu
akhrajah al-Bukhari, maknanya mengeluarkan hadis itu Imam Bukhari. Maksudnya ada disebut dalam kitab Bukhari dan ia memindahkan ke dalam kitabnya. Buat buku ke, buat assignment ke, buat essay ke, macam yang saya sebut tadi ya. Itu istikhraj dan ikhraj. Kita dah tak pakai dah ni kot, nak kod mana, nak ambil apa kan. Tapi kalau nak guna boleh, maknanya kita faham apa maksud istikhraj dan ikhraj tu. Yang ke-8 muhaddis. Muhaddis ni orang yang banyak hafaz hadis serta mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan tentang adil dan kecacatannya. Orang yang meriwayatkan hadis tu kena cek ya, adil ke tidak dia ni. Ada cacat ke tidak dia ni. Ini akan ada nanti huraian berkaitan dengan dua perkataan tu. Yang ke-9 hafiz, orang yang menghafaz 100,000 hadis dengan isnadnya. Ya Allah. Penuh kepala dengan hadis kan? 100,000. Orang ni layak dipanggil hafiz. Hafiz hadis lah. Okay. Yang ke-10 hujjah. Hujjah ni orang yang menghafaz sebanyak 300,000 hadis dengan isnadnya. Dan hakim orang yang meliputi semualah urusan hadis ni. Lebihlah dari 300,000 tu, segala-galauan lah. Dia maklum ya berkaitan dengan hadis. Kalau Quran ada al-hafiz kan. Tapi hadis ni selain daripada hafiz ada hujjah, ada hakim, macam tu. Ada tiga peringkat. Selain daripada hafiz tadi muhaddis kan. Dia banyak tapi kiraan dia tak sampai lagi 100,000 kan. Tu muhaddis. Okey. Hadis terbahagi kepada beberapa bahagian. Inilah yang saya nak istikhraj tadi istikhraj. Quote ya dari buku kitab tu. Kitabnya ni. Kamariah ke siapa ada ni? Dalam kitab ni lah ada. Yang saya rasa kita semua patut ambil tahu ya. Ada 13 sebenarnya jenis hadis ni. Yang pertama hadis mutawatir. Bestlah tahu hadis mutawatir ni apa dia iaitu hadis, perbuatan atau perkataan atau pengakuan Nabi yang diketahui oleh beberapa orang yang sampai kepada bilangan mutawatir. Mutawatir ni perkataan witir ya. Witir tu ganjil kan. Jadi sekurang-kurangnya 3. 3 orang jumpa ataupun dapat hadis tu. Dan sampai kepada bilangan mutawatir. Maknanya sekurang-kurangnya 3. Okey? Iaitu bilangan yang tidak mungkin pada fikiran kita bahawa mereka akan muafakat buat dusta. 3 orang payah nak berdusta. Maknanya pakat buat. Adalah yang akan bocorkan apa kan kalau benda tu dusta ya. Tapi kalau berdua ni dia boleh sumpah potong jari keluar darah apa kan. Okey, dari mereka tersebut sampai pula perkabaran itu pada orang lain yang dipercayai. Demikianlah pertalian penerimaan turun-temurun itu sampai ke akhir. Kita boleh faham hadis mutawatir ni, cuma tengok contoh ni ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam neraka. Maknanya sendiri dah booking neraka. Siapa yang berdusta atasku, aku tak cakap, tapi dia kata aku cakap dengan sengaja, maknanya dia dah booking tempat dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Hadis ini riwayat jamaah dari Abu Hurairah. Maknanya semua ahli-ahli hadis mengakui, menerima ya hadis ini menurut kata Imam Nawawi, iaitu kitab yang akan kita baca nanti, diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Bukan orang kata apa, bukan kaling-kaling lah ya. Sahabat ni 200 orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah bersabda, barang siapa berdusta atasku dengan sengaja ya, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey.
Jelas ya mutawatir? Perkataan mutawatir ni daripada mufradnya ataupun singularnya witir. Kan kita sembahyang witir tu ganjil kan? 1, 3, 5, 7 kan? Jadi kalau hadis tu yang perawinya sekurang-kurangnya 3, lepas tu dia sampaikan, tak ada siapa yang pusing-pusing cerita ya. Jadi itu hadis mutawatir. Yang kedua hadis masyhur atau mustafid. Kita guna perkataan masyhur sajalah ya. Iaitu hadis yang diriwayatkan dari 3 sanad yang berlainan. Riwayatkan dari 3 sanad yang berlainan. Atau hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Kepada 3 orang atau lebih. Dan begitulah seterusnya hingga dapat sekurang-kurangnya 3 sanad yang berlainan. Contoh hadis masyhur. Kita lebih jelas kalau kita tengok contoh ni ya. Orang Islam ialah seseorang yang mensejahterakan sekalian orang Islam dari bahaya lidahnya dan tangannya. Maksud hadis ni orang Islam yang sejahtera, yang elok lah, yang Islam tulen lah ya. Dia jaga lidahnya dan tangannya dari ataupun ke atas orang lain. Dia tak memaki orang, tak memfitnah orang. Tu lidah kan. Tangan ni ialah menampar ke, mendumbuk ke, mencuri ke, bukan na'udzubillah min zalik. Hadis ini telah diriwayatkan oleh 3 orang imam hadis dari sanad yang berlainan. Kita tengok contoh ni ya. Pertamanya Imam Bukhari. Oh, saya nak buat jadual ni, punyalah. Alhamdulillah dapat. Lama buat jadual ni. Tak tahu berapa jam. Nak bagi dapat sebaris je penuh. Tapi huruf dia kecil-kecil lah kan. Okay. Pertama Imam Bukhari. Ni. Yang kedua Imam Muslim. Ni. Yang ketiga Imam Tirmizi. Jadi 3 orang perawi ni semua dapat 5 sanad. Last kali sampai kepada Rasulullah. Hadis perkataan Nabi itulah ya. Imam Bukhari ni mula dapat dari seorang yang bernama Adam. Lepas Adam tu tanya Adam, kau dapat kat mana? Dia kata dia dapat dari Syu'bah. Tanya pula Syu'bah dapat mana? Abdullah Abu Safar. Lepas tu Asy-Sya'bi. Saya terpaksa letak apostrofi tu ya. Sebab dan kitab tu memang macam tu satu lagi lebih rasa lebih betul lah. Kalau Jan ni SAKBI kan, Sya'bi kan, ni Sya'bi, Ain tu. Okey, Abdullah Amru. Last kali bila tanya Abdullah Amru, kau dapat mana hadis ni? Abdullah. Dia jawab, aku dengar sendiri Rasulullah cakap. Inilah hadisnya. Orang Islam ialah seorang yang mensejahterakan sekalian orang Islam dari bahaya lidahnya dan tangannya. Jadi Imam Bukhari dapat hadis ini melalui 5 sanad. Okey. Sampai kepada Rasulullah. Imam Muslim pula orang lain dia punya sanad tau. Yang pertama dia dapat dari Sa'id. SAID ni kalau tak ada apostrofi tu jadi Said lah apalah kan. Dia Sa'id ya. Apostrofi tu Ain. Sa'id, Yahya, Abu Burdah. Ni apalah 2 kali lah Abu Burdah ni. Memang orang yang berbeza. Macamlah nama orang tu Abu Bakar kan. Ni Abu Bakar mana? Abu Bakar yang ke Senawang. Ni yang mana? Ke Parujaya kan. Dua-dua tu Abu Bakar, betul tak? So ni Abu Bakar 1 lah kita nak pakai, ni Abu Bakar 2 Abu Burdah 1, Abu Burdah 2. Yang kelima Abu Musa. Abu Musa ni dapat direct dari Rasulullah. Lepas tu Imam Tirmizi pula Qatadah. Sanad 1 dia. Yang kedua Al-Lais. TH tu Sa ya, bersamaan dengan Sa. Sa huruf Jawi ni macam ta tapi titik dia 3 kan. Al-Lais.
Lepas tu dia dapat ni macam mana bunyi ni? Al-Qaqa. QA apostrophe Al-Qaqa. Tu nama dia macam tu, apa nak buat kan? Kita terima lah kan. Mak ayah yang bagi nama macam tu. Lepas tu Abu Saleh dan Abu Hurairah. 5 sanad masing-masing. Last kali sampai kepada Rasulullah. Inilah namanya hadis masyhur. Sampai 3 perawi dengan sanad-sanad yang berbeza. Maknanya ramai orang tahu tentang hadis ni. Bila ramai orang tahu tentang hadis ni, masyhur lah. Okey. Dan seterusnya, nak charge bateri. Sorry. Sekejap ya. Okey. Bateri laptop. Okey. Seterusnya kita pergi beli nasi lemak dekat Piran. Beli 2 cukup. Belilah ayam rendang ke 2. Bungkus lain-lain. Sambal dengan ayam bungkus lain-lain. Asing. Siapa beli nasi lemak tu? Kalau ada daging 1, ayam 1. Asing tak nak campur. Naklah 1. Nak juga nasi ayam. Nak juga. Itu order apa tu? Ada nasi lemak ayam tu. Juga. Dengar ke? Amal Soza dah hilang. Itulah. Saya order nasi lemak ni. Datin Nani nampak. Datin Nani. Apa khabar? Nasi lemak. Baik. Anak buah saya apa khabar? Baik. Mbak nampak? Cikgu keluar kelas je semua bisingnya. Itulah. Baru Kawan. Ada yang nak makan nasi lemak. Anak murid cikgu tinggalkan kelas, murid mula bising. Datin. Boleh dengar ke saya order nasi lemak ni? Boleh. Insya-Allah. Saya ingat saya dah mute, sorry ya. Kena order banyak-banyak. Okey, kita ada masa sikit saja lagi. Kita sehingga situ sajalah slide itu. Okey. Jadi kita masuk agenda akhir lah ya. Kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan persilakan Adindaku Zabedah. Kita berselawat. Buka mic. Beda buka mic. Buka mic. Sazah off semua kan? Buka mic.
Yelah. Beda buka mic. Beda. Tak Zaza on semua. Beda tin tu kia. On masing-masing. On masing-masing. Kak kena salin link tu Maria sana. Ambil ya? Okey, beda. Itu akan berbeza kan? No beda tadi. Zoom ni memang boleh mute semua orang. Nak bagi seorang yang bercakap. Tapi bila selawat ni kita nak ramai-ramai, kita buka lah semua, kita selawat. Mana beda ni? Mana beda? Zila. Kawan-kawan sana Joy. Baru tak keluar tu. Beda, buka mikrofon. Tarik roti sini. Ya, nama saya tu Pak Izzah. Pak Izzah tu lah. Ada tukar nama anak tu. Yo, faham. Siapa? Tadi susah nak Kak masuk. Eda. Kak Datin Terus. Mana Kak Zabedah? Dah lah. Tak dapat, tak keluar. Suara tak keluar. Okey, dah boleh. Dah dengar, boleh dengar Kak Zabedah. Dah dengar. Nak sama-sama ke? Nak beda seorang je kita ikut di rumah masing-masing? Sama-sama. Okey, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mona. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaina. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jazakallah. Jazakallah. Terima kasih Kakku. Wa iyyakunna jaza. Betul. Apa maknanya?